di muka surat 98. Ikut saya. Wa an Abi Sa'idinil Khudri. Baca dinil dengan nun. Siapa? Tanwin buat dengan alif lam. Wa an Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu. Qala ja'at imra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah zahaba ar-rijalu bihadithika faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Qala ijtami'na yawma kadha wa kadha fajtama'na fa'atahunna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Summa qala ma minkunna mimra'atin tuqaddimu thalathatan minal waladi illa kanu laha hijaban minan nari. Faqalat imra'atun wasnaini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnaini muttafaqun alaih. Tengok hadis dulu. Tengok hadis. Kita nak bubuh makna, kita tengok satu-satu. Wa an Abi Sa'idinil Khudri, daripada Abi Sa'id Khudri. Ini seorang sahabat Nabi, namanya Abu Sa'id Khudri. Khudri banyak dia riwayat hadis. Dia ni alim ni, pandai baca Quran ni. Radhiyallahu anhu. Qala, kata Abu Sa'id, dia cerita satu kisah berlaku zaman Nabi. Apa dia? Ja'at imra'atun, telah datang seorang perempuan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, dia pergi kat Nabi, perempuan ni. Bagus perempuan ni. Faqalat, dan dia berkata kat Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahabar rijalu bihadithika, telah pergilah orang-orang laki-laki itu, mereka balik ke rumah mereka membawa hadis-hadis kamu ya Allah. Ni orang laki-laki ni mereka mai kat tuan hamba, mereka mai mengaji hadis, mereka bawa balik hadis-hadis yang mereka dengar tu. Kami orang perempuan ni tak ada. Makna dia minta kat Nabi supaya mereka pun nak mengaji kat Nabi juga. Selama ni orang laki-laki je duk main mengaji.
faj'al lana, engkau jadikanlah ya Rasulullah untuk kami, min nafsika, daripada diri kamu itu, yauman, satu hari. Tetapkan untuk kami satu hari, na'tika fihi, kami akan datang menghadap Tuan hamba pada hari itu. Mana nak mengaji? Ni perempuan para sahabat. Tu'allimuna, engkau boleh mengajak kami, mimma 'allamakallah, daripada ilmu-ilmu yang Allah ajak Tuan hamba. Kami nak mengaji. Bagus ni. Pemain sengat usaha mai kat Nabi, minta nak mengaji kat Nabi. Kita buka kelas pun tak mai. Qala, Nabi sabda, ijtami'na, Nabi kata, berhimpunlah kamu semua hai perempuan, yauman kadza, yauma kadza kadza, hari sekian-sekian. Di sini dia tak abang hari apa. Katanya hari Selasa, katanya hari apa. Yang pentingnya Nabi suruh depa berhimpun suatu hari. Bagus ni perempuan ni. Fajtama'na, maka mereka pun berhimpun hari itu. Fa'atahunna an-nabiyyu, maka Nabi telah datang kepada mereka sallallahu alaihi wasallam. Fa'allamahunna, dan Nabi ajak mereka, mimma 'allamahullah, daripada ilmu-ilmu yang Allah ajak dia, yang Allah bagi wahyu kat dia. Dia ajak orang perempuan tu. Allah. Nabi tak masuk syurga lagu mana kalau sayang kat Nabi sampai tengah tu. Summa qal, kemudian Nabi kata, pas Nabi ajak ilmu, Nabi bagi satu hadis. Nabi kata apa? Ma min kunna mimra'atin, min imra'atin, mana-mana seorang perempuan daripada kalangan kamu, tuqaddimu salasatan minal waladi, dia sudah memberikan 3 orang anak dia. Mana anak dia mati kecil 3 orang. Dia bagi anak ni, serah ke Allah balik. 3 orang anak dia. Illa kanu laha hijaban minan nar, melainkan ketiga-tiga anak kecil yang mati itu akan mendindingkan dia daripada api neraka. Allah. Ini Nabi bagi tahu. Kamu ada anak perempuan, kalau 3 orang mati kecil-kecil, anak-anak kamu hak kecil-kecil ni akan menjadi hijab, menjadi dinding daripada kamu, daripada api neraka. Dengar-dengar tu, faqala imra'atun, berkata seorang perempuan dalam majlis tu, dia kata apa? Wasnain, dia kata, ya Rasulullah, kalau 2 orang lagu mana? Pasal dia ni anak dia mati dah 2 orang ni. Nabi kata 3 orang tadi. Kalau dia kata kalau 2 orang, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan begitu juga kalau 2 orang pun sama. Alhamdulillah, daripada dapat ilmu daripada Nabi. Sebab itu orang perempuan kalau anak dia mati kecil, dia jangan duk susah hati, dia redha. Kita sebut itu ni. Satu, kita sabar atas kematian dia. Yang kedua, redha dengan takdir Allah. Nabi kata ke anak dia, apabila anak dia ni cucu Nabi mati, anak dia ni duk menangis, Nabi tengok, Nabi kata, ala inna lillahi ma a'ta wa ma akhad. Anakku, ingat-ingat, Allah hak dia bagi kat kita anak pun dia bagi, hak dia ambil balik pun dia ambil balik. Redalah. Jadi dengan hadis ni kita dapat faham apa? Kita dapat faham bahawa orang perempuan ataupun ibu dan ayah redha atas kematian anak, paling kurangnya 2 orang, dan anak-anak ini akan menjadi dinding dia daripada api neraka. Apabila dah dinding api neraka, masuk syurga lah dia. Itu makna hadis. Kita bermakna cara kok diang kita, bagi mudah faham. Ini terjemahan bahasa persuratan.
Daripada Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, seorang perempuan telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, orang lelaki datang berjumpa dengan tuan hamba untuk mendengar hadis daripada tuan hamba. Dari itu berilah kepada kami satu hari untuk berjumpa dengan tuan. Kemudian tuan ajar kepada kami kaum wanita perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada tuan." Mereka minta. Baginda pun bersabda, "Hendaklah kamu berkumpul sekian-sekian hari." Mereka pun berhimpun. Kemudian baginda datang menemui mereka dan mengajar kepada mereka daripada perkara-perkara yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Macam kita ni, antaranya sunnah lah Nabi lah. Ajak orang perempuan. Kita ajak Quran, baca Quran bagi betul. Tak tahulah, tak memai lagi, tak tahu, kita tak faham. Dia baca Quran betul sangat, harga makut. Allah. Saya ulang berapa kali dah. Allah bagi peluang kat kita mengaji ni. Pertama sekali kita boleh main. Yang kedua, ada orang mengajar. Bayangkan kalau kita boleh main tapi orang mengajar tak ada dah, mati. Kita nak ngaji kat siapa? Ataupun orang mengajar ada lagi tapi kita nak main tak boleh dah, duk terkejung atas katil. Lah ni duk boleh main, orang mengajar ada, rebutlah peluang tu. Ni tengok, orang perempuan sengaja pergi kat Nabi tu minta. Allah. Seterusnya baginda bersabda, "Tidak seorang pun daripada kamu semua yang kematian 3 orang anak yang masih kecil, melainkan anak-anak kamu itulah nanti yang akan menjadi penghalang, menjadi perisai bagi kamu semua daripada siksaan api neraka." Allah. Seorang wanita bertanya kepada baginda, ni perempuan lain pula dalam majlis itu, dia tanya, "Bagaimana kalau hanya 2 orang anak yang mati? Bolehkah mereka menjadi penghalang daripada api neraka tu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, 2 orang anak pun boleh memberi perlindungan kepada 2 ibu bapa mereka daripada azab neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terak lagu kita buh makna tadi. Lebih kurang lah. Tapi hak dia bahasa sedap lagi lah, bahasa pesoratan. Kita bahasa hutan palasan. Pengajaran hadis, apa pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni? Hadis nombor 8 ni, nombor ni. Kaum wanita Islam mempunyai hak dalam agama mereka, dalam agama mereka, termasuklah mereka berkewajipan menuntut ilmu, pengetahuan, sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah, kerana tenaga mereka sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat, bangsa, agama dan negara. Ini duk kami sokan ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang kebajikan kaum wanita. Baginda bersedia menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi, termasuklah masalah-masalah
berkaitan dengan hukum agama dan lain-lain. Nabi tak pandang serong kepada orang perempuan. Kaum wanita yang kematian 3 orang anak mereka atau 2 orang yang masih kecil di mana mereka redha dan bersabar dengan perkara tersebut, akan dibalas perempuan tu dengan syurga, kerana mereka akan menghalang ibu-ibu mereka, budak-budak yang mati itu akan menghalang ibu-ibu mereka daripada azab neraka. Satu lagi hadis. Babul bukai. Buka ni bukan buka tutup tu. Buka balang gula, tutup balang gula. Buka ni dalam bahasa Arab maknanya menangis. Buka, menangis. Kita kalau buka, lawan dia tutup lah. Wal khawfi indal mururi biquburiz zalimin wa masari'ihim wa izharul iftiqari ila Allah Ta'ala wa tahdhiru minal ghaflati an dzalika. Ini cerita Nabi suruh kalau kita lalu kubur orang-orang jahat, orang kafir ke, orang-orang jahat ke, Nabi suruh teriak. Teriak bukan teriak sedih, teriak pasal kita sedih, kita jadi lagu tu. Ni kau buat apa? Oh, dia ni ustaz mati tak semayang sampai mati lagu tu. Dia ni ustaz, Allah, main ekor cukup kuat ni. Tak larat pi pun duk kirim kat orang lagi. Lalu kok kubur dia ni kita teriak. Bukan teriak kerana sedih kat dia, teriak insaf. Kita tak mau mati lagu tu. Bab menangis dan takut ketika melalui kubur-kubur orang yang zalim dan tempat mereka diseksa serta hendaklah kita sentiasa mengharapkan pertolongan Allah dan memohon agar tidak lalai daripada mengingati perkara di atas. Tengok, kalau kita lalu kubur orang baik-baik, kita duduk, kita bersyukur, kita minta Allah matikan kita begitu juga. Kalau lalu kubur orang jahat, kita kena menangis, kita takut Allah matikan kita dalam keadaan macam dia. Bergaul dengan banyak sesama makhluk Allah merupakan tuntutan Islam. Lebih-lebih lagi sesama manusia. Oleh itu, syarak menggalakkan umat Islam agar menangis dan merasa takut ketika melalui perkampungan atau kubur-kubur orang yang zalim semasa hidup. Di samping itu juga digalakkan agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan bala dan azab seperti mana yang menimpa orang-orang yang tidak beriman dan orang fasik di kalangan hamba-hambanya. Kita minta ke Allah supaya Allah jauhkan kita daripada azab-azab yang menimpa orang-orang ini. Baca hadis.
Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi ya'ni lamma wasalul hijra diyar samuda la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum. Wa fi riwayatin qala lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijri qala la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum la yusibakum ma asabahum illa an takunu bakin summa qanna'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asra'a sayra hatta ajazal wadi. Allah. Ini cerita satu peristiwa yang berlaku. Yang bawa cerita ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda li ashabihi, pada sahabat-sahabat dia. Apa Nabi kata? Ya'ni, bila Nabi kata ni, ya'ni lamma wasalul hijra diyar samud, apabila mereka sampai di satu tempat namanya Hijr, tempat tu iaitu kampung orang-orang Samud. Nabi kata ni apabila sampai kampung tu. Kampung tu nama apa? Hijr. Kampung siapa? Kampung kaum Samud. Samud ni satu kaum yang Allah hantar mai kat depa seorang rasul nama Nabi Saleh. Allah musnahkan depa ni. Musnah dia dengan satu suara yang deras macam guruh tu, mati bergelimpangan. Ni mati di mana? Di satu kampung namanya Hijr. Hijr. Mati bergelimpangan, lepas tu mai ayak bah bawa hanyut habis banyak depa tu. Apabila Nabi sampai ke kampung tu, dalam perjalanan Nabi bersama dengan para sahabat untuk pergi ke satu tempat, kalau tidak salahnya ke Tabuk untuk berperang, sampai kampung tu Nabi kata, cepat, cepat, cepat. Jangan duduk berhenti ni, kampung ni kampung Allah musnah orang jahat. Kamu lalu kok ni kena teriak ataupun jangan. Nabi pun pederah. Ini cerita dia. Yakni lamma wasalul hijr, iaitu ketika mereka semua Nabi dan para sahabat sampai ke satu tempat namanya Hijr. Hijr ni bukan Hajar Aswad. Hijr ini satu kampung yang di situ letaknya umat Nabi Allah Saleh. Umat Nabi Saleh ni nama apa? Umat Samud.
Samud. Puak Samud ni umat Nabi Saleh. Jahat puak ni, kapiak. Dia kata, Saleh weh, kalau hang betul Rasul daripada Allah, hang minta ke Allah bagi Allah buat keluar. Hang kata Allah Tuhan hang berkuasa, minta bagi Allah buat keluar unta daripada batu tu. Daripada duduk tengah padang pasir, ada batu seketul besar tu, minta suruh Nabi Saleh suruh Allah buat keluar unta daripada batu tu. Jangan kata nak keluar unta, nak keluar semut pun tak boleh, batu pejal. Nabi Saleh kata, boleh, aku minta ke Allah lah, Allah berkuasa buat. Dia sembahyang 2 rakaat, dia minta doa. Lepas dia minta doa, batu terbelah, keluar unta. Bukan membesar unta keluar. Tu Nabi Saleh kata, naqatallah wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Sebab itulah mukjizat Nabi Saleh unta. Unta boleh keluar kot batu. Tu Allah aku berkuasa, aku keluar unta kot batu, mana ada. Keluar pula bukan membesar, bukan keluar anak kecil. Saleh lah lagu ni lah. Kalau betul-betul lah Allah yang kuasa, hang minta unta keluar tu, biar dia beranak depan kami. Tu minta benda mustahil semua. Nabi kata tak, Nabi Saleh kata tak ada mustahil. Dia pun baca doa pada Allah. Unta tu beranak kebik duduk depan dia, keluar anak sama besar dengan dia. Nabi Saleh tu dah unta. Kena jaga dia. Unta ni besar kali-kali daripada unta mereka. Kalau unta ni pergi makan ayak, kering ayak telaga. Unta dia pun lari rata tempat, takut. Lama-lama dia pun bunuh unta tu. Dia pun bunuh mak dia. Mak unta tu dia pun bunuh. Nabi Saleh kata, jangan bunuh ni unta Allah, naqatallah wa suqiyaha, kena bagi dia makan, jangan bunuh. Kami tak kira. Pasal apa? Unta kami lari habis. Putih tali-tali kerana unta hang. Dah hampa minta. Dia pun bunuh unta mak tu. Hak anak tadi ni dia teriak cari mak dia kena bunuh. Lari dia pergi kat batu, hak mak dia keluar, peluk masuk dalam batu tu, tutup balik. Tu cerita mukjizat Nabi Saleh. Berlakunya di kampung Hijr. Dengan puak Samud tu, dia kata tu. Diyar Samud, kampung dan negeri orang-orang Samud ni, puak Nabi Saleh. Apa Nabi kata apabila sampai kat kampung tu dengan para sahabat? Nabi kata, la tadkhulu, jangan masuk kampung ni. Kampung ni kampung Allah, musnah dah orang ni. Ala haula'il mu'azzibin, orang-orang yang Allah azab mereka, jangan masuk. Illa an takuna bakin, kalau nak masuk juga, masuk dalam keadaan menangis, teriak pasal kita takut Allah buat kita lagu tu. Fa illam takunu bakin, kalau kamu tak boleh bakin, tak boleh teriak, fala tadkhulu alaihim, jangan masuk kampung mereka kalau tak boleh teriak. La yusibukum ma asabahum, tidak akan menimpa kamu apa yang menimpa mereka. Tapi kalau kamu masuk duk syok, mungkin Allah akan timpa kamu dengan bala yang Allah timpakan mereka. Apa dia? Dengan suara macam guruh yang begitu bergegak mati habis. Sa'iqah disebut. Fi riwayatin, dalam satu riwayat lain cerita yang sama, lamma marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala Nabi lalu bil Hijri, kampung Hijr tadi, qala, Nabi kata kepada sahabat, la tadkhulu, jangan kamu masuk masakinal ladzina zalamu anfusahum, ke rumah-rumah, kampung-kampung orang-orang yang buat zalim diri sendiri. Ni puak-puak Samud ni buat zalim diri sendiri, buat kufur. An yusibakum ma asabahum, supaya tidak menimpa akan kamu apa yang menimpa mereka. Jangan masuk. Kalau nak masuk juga, illa an takuna bakin, melainkan kalau kamu masuk dalam keadaan menangis. Tapi kalau masuk syok aja jangan. Masuk dalam keadaan menangis.
Summa qanna'an Nabi, kemudian Nabi tutup kepala dia dengan kain, ra'sahu, kepala dia, wa asra'as sayr, Nabi perderah berjalan hatta ajazal wadi, sampai Nabi jemerang kampung depa tu. Nabi tak berjalan lambat-lambat, cepat. Nabi tutup kepala, Nabi cepat berjalan tinggal kampung tu. Jadi kita diminta jangan duk pi ziarah lah kampung-kampung orang jahat-jahat ni. Kalau masuk juga, masuk dalam keadaan menangis. Kerana kita sedih, kita takut Allah buat kita macam tu. Faham tak? Nama apa kampung Puak Samud? Hijir. Samud ni umat siapa? Saleh. Apa mukjizat Nabi Saleh? Unta. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada sahabatnya, iaitu ketika sampai di satu tempat yang bernama Hijr, iaitu kawasan perumahan dan perkampungan kaum Samud. Lalu baginda pun bersabda, janganlah kamu semua memasuki tempat orang-orang yang disiksa itu, malingkan kamu semua menangis. Jika kamu semua tidak boleh menangis ketika itu, maka janganlah memasuki tempat mereka, supaya tidak akan mengenai kamu semua apa yang pernah menimpa diri mereka dahulu. Jangan. Dalam riwayat yang lain ada disebut bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui kampung Hijr, baginda bersabda, janganlah kamu semua memasuki tempat kediaman orang-orang yang menzalimi diri mereka. Apa arti buat zalim diri ni? Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu zalim itu. Karena aku bimbang perkara tersebut akan mengenai kamu semua, seperti yang pernah menimpa mereka. Malingkan jika kamu semua menangis. Seterusnya baginda menutupi kepalanya. Nabi ambil kain, tutup kepala dia dengan kain dan mencepatkan jalannya. Nabi perderah jalan dia tu sehingga baginda meninggalkan lembah Hijr tu. Nabi tak lambat-lambat lah masuk kampung orang jahat ni. Islam melarang umatnya bergaul dan bercampur dengan orang yang fasik, kerana ditakuti mereka ditimpa azab Tuhan dan lalai daripada daripada mengingati Allah. Lalai. Diharuskan memasuki negeri dan perkampungan orang yang diazab, dan hendaklah kita berdoa meminta perlindungan Allah Ta'ala dijauhkan daripada azab dan siksaannya, sama ada di dunia atau di akhirat. Kejahatan dan kemungkaran boleh berlaku kepada sesiapa sahaja sekiranya mereka tidak mengawasi pergaulan dengan orang-orang yang fasik dan kafir, di samping tidak mempunyai iman yang kuat. Boleh jadi apa hak orang tu, fasik orang tu akan menimpa kita. Sebab tu Nabi tak bagi duk pergi ziarah tempat-tempat depan. InsyaAllah kita akan baca pula bab yang baru, bab istihbabil khuruj yaumil khamis, istihbabuhu awal an-nahar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar.
Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Na'udzubika min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.